Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar Puan. Okey. Buka suara terus ada jerit ni. Okey. Saya di atas katil ni. Aduh oi. Okey, Assalamualaikum. Hari ni dalam Zoom kita ada 3 orang je. Cik Puan Baiti, Diana dan Puan Syamsiah. Terima kasih. Muka saya okey tak muka saya? Jangan cakap kuat-kuat, saya takut you all tak dengar. Okey, so hari ni adalah siri kuliah kita yang kedua. Sebagaimana yang saya janjikan, kita akan adakan kuliah ini 2 minggu sekali pada hari Sabtu. Cuma saya nak tanyalah pada puan-puan, tuan-tuan, cik puan sekalian, okey ke kita buat Sabtu pagi ni ataupun kita kena buat Sabtu malam? Sebab biasanya Sabtu malam saya ada kuliah yang lain. Sebab tu saya buat Sabtu pagi. Saya faham ibu bapa pagi-pagi ni ada nak membasuh baju, nak kemar rumah, macam-macam kan. Tapi tak apa, saya teruskan jugalah. Okey. Okey, so hari ni saya buka slide kita kejap. Sebelum tu saya nak tengok kawan-kawan di Facebook ada tak? So kawan-kawan di Facebook kalau nak tanya soalan boleh terus type sahaja. Saya akan bacakan soalan itu dan kita akan jawab soalan tu lah. Okey. Okey, tak ada yang komen lagi. Baru seorang je tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita mulakan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas mungkin 3 orang ibu yang terhebat ni boleh ulang kaji apa yang kita dah belajar minggu lepas dan mungkin ada ibu bapa dah praktis. So boleh share apa yang dipraktiskan Puan Baiti? Puan Baiti boleh share dulu apa yang Puan dah praktiskan minggu lepas, 2 minggu ni dan bagaimana kesannya terhadap tingkah laku anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Minggu lepas Puan ada ajar tentang ciri-ciri ibu bapa. Lepas tu cara-cara kita memberi pujian dan arahan pada anak lah. Lepas tu saya dah praktikkan, alhamdulillah. Anak mula mendengar kata tapi yang peliknya dia akan tanya balik kat kita. Ibu ni kenapa asyik baik je? Macam tu lah yang saya dapat. Sebelum ni ibu tak baik Okey, so contoh apa teknik dia? Maksud Puan teknik Teknik yang you buat dekat anak you tu. Oh, teknik dia macam yang Puan suggestkan tu, kita bagi pujian tapi bagi pujian macam mana? Bagi arahan tapi lepas tu bagi pujian. Okey. Saya tolong kat dia, lepas tu belakang tu saya bagi sikit pujian kat dia. Sambil doakan. Okey, skrip dia boleh sharekan skrip dia? Skrip dia saya kata, Akif tolong ibu buang sampah sebab Akif kan nak jadi anak yang baik. Semoga Akif jadi anak yang soleh macam yang Akif nak. Setelah saya cakap kat dia selalu. Jadi anak soleh macam yang Akif nak, bukan yang ibu nak. Sebab dia cakap jadi anak yang soleh, dia kata. Okey, so bagus, alhamdulillah. Bagaimana pula Puan Syamsiah atau Puan Diana? Ni semua anak ikut kuliah ke Baiti? Baru 2 orang yang bangun, yang lain masih lagi. Dia ulit mimpi. Okey Diana, apa contoh praktis yang Diana lakukan? Buat masa ni yang saya praktis tu, itulah yang teknik pujian kan. Jadi buat masa ni itulah yang saya praktikkan. Kira macam bila dia buat sesuatu tu kita puji, habis tu kita doakan dia. Okay.
Terima kasih. Syamsia ada? Puan Syamsia? Okey, kenapa saya bawa tajuk ini hari ini? Kalau dalam parenting, positif Islamic parenting, so memang dalam definisi positif psikologi, kita kena menggunakan teknik-teknik positif psikologi. Nanti kalau saya ada peluang, saya akan bawa Datin Prof Fauziah untuk cerita pasal positif psikologi ni lah. Positif psikologi ni dia adalah rentetan daripada humanistic psikologi. Psikologi humanistik lah kalau masih ingat. So humanistic psikologi dia fokus kepada benda-benda yang positif. Kalau kita dalam orang psikologi ni, Sigmund Freud, psychoanalysis, dia fokus pada benda yang tak best kan, hanya untuk fulfill the desire, apa semualah. Tapi humanistik dia lebih kepada potensi keinsanan, menyerlahkan kekuatan manusia dan sebagainya. So positif psikologi ni kita fokus kepada skrip-skrip yang positif. Contoh, kadang-kadang kita sebagai mak kita akan cakap jangan pukul adik. So pukul adik itu adalah perkara yang tidak positif sebab kita dengar perkataan pukul. Jadi dalam subconscious kita, kita akan nampak pukul lah. Okay. So dalam subconscious kita, kita akan nampak anak kita dia akan dapat pukul. Jadi dia pukul lagi. Okay, kalau kita kata Akif sayang adik, contoh kan. So dia ada perkataan sayang. So, kalau pukul ni, kata Akif jangan pukul adik. Dia nampak perkataan pukul. Sebab kita punya minda ni, dia record secara visual. Dia record secara visual, dia tak nampak benda-benda yang abstrak. Okay. So, kalau kita cakap dengan anak, jangan buang sampah. Kita tukar kepada perkataan kutip sampah. Kan? Apa lagi? Apa contoh perkataan-perkataan lagi? Kalau janganlah sepah-sepah. Kita kan suka cakap macam tu kan. Kalau contoh balik kerja ke balik mana-mana kan. Janganlah sepah-sepah. Sepahlah rumah tu kan. Apa lagi perkataan yang negatif Jarang guna perkataan negatif sampai tak tahu perkataan negatif kat dalam otak saya ni. Apa Baiti? Kau banyak kan guna perkataan negatif? Aduh, sakit perut aku. Okay. Apa lagi apa? Dan Rasulullah pun dalam hadis dia, bila dia suruh ada satu orang wanita tu menutup aurat, dia tidak cakap, katalah nama wanita itu Asma. Asma, tutup aurat. Tapi Rasulullah hanya tunjukkan macam bahagian tangan macam tu. Jadi benda-benda itu sebenarnya benda ni rentetan lah. Sebenarnya kalau kita realise subjek parenting ni dia lebih pada subjek pendidikan, dia lebih pada subjek kepada dakwah bilhal kan. Jadi sebenarnya parenting cuma konsep kita yang kita bawa ni kita bawa di dalam parenting sahaja. Okey. Itu baru teaser ni, belum masuk topik kita lagi Saya harap hari ni boleh bawa dalam 40 minit lah. Okay, kalau takkan saya terbaring pula sambil bercakap. Tapi saya ada sediakan slide juga. Harapnya slide ni membantu insyaAllah. Slide ni saya tak akan share dulu sebab insyaAllah doakan saya ke arah untuk menyiapkan buku-buku parenting kan. So dah ada 2 buku yang siap, yang satu lagi masih lagi edit. Satu lagi ebook saya 21 ayat ke 11 ayat ke tak ingat dah tajuk dia. Ayat tematik Al-Quran yang tu saya ingat nak bagi free pada kawan-kawan nanti insya-Allah. Okey. Kejap. Saya nak share slide. Okey, nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak angguk atau reaction best? Okay, very good. So hari ni kuliah kita Positive Islamic Parenting, tajuknya mula-mula saya letak pengurusan stres. Lepas tu saya tak sukalah perkataan stres tu sebab tuan-tuan dan cik puan nak tahu tak, kalau kita sebut perkataan stres, contoh aku stres lah, mama saya stres, mama stres. So perkataan stres tu sahaja tuan-tuan dan cik puan boleh membunuh dalam 32,000 sel otak kita.
So kita sebut perkataan stres tu pun dah tak bagus dah. Jadi sel-sel otak kita pun akan mati. So topik kita hari ni saya tukar pada bersihkan kolam jiwa, tarik magnet kebahagiaan. So kalau you all baca tajuk ni, feel dia macam mana? Rasa feel good tak? Berbanding pengurusan stres kan? Macam koman sangat lah tajuk tu. Jadi tajuk kita bersihkan kolam jiwa, tarik magnet kebahagiaan. Bukanlah saya kata ibu bapa kat sini tak bahagia, tapi sebenarnya dalam modul positif Islamic parenting ni, kita sebagai ibu bapa perlu membersihkan dulu jiwa kita. Perlu membersihkan dulu magnet diri kita. Perlu membersihkan dulu kolam jiwa kita. Apabila ibu bapa bahagia, tidak stres, ibu bapa dapat memberi rasa kedamaian, ketenangan di dalam rumah tangga kita sendiri. Okay? So, saya nak tunjuk gambar ni. Siapa pernah tengok gambar ni? Gambar ni ada saya tunjuk dekat dalam Telegram saya ataupun mungkin dalam Facebook saya. Okay. Samsiah, Sam boleh buka suara ke atau tak boleh? Janganlah sepah-sepah. Okay, saya nak tanya Diana lah. Baiti tengah urus anak dia. Okay, Diana boleh buka suara? Okay. Apa yang Diana nampak? Apa yang Diana nampak? Soalan dia. Apa yang nampak gambar yang background warna hijau lebih jelas daripada yang warna ungu. Daripada warna ungu tu So ini sebenarnya, terima kasih Diana. Muhammad, sabar sikit sebab mama ada kuliah online parenting ni Muhammad. Sial Muhammad dah tak ada kawan, mama pula buat kuliah. Dah bagi dia puppet dah, Diana. Ada tapi saya buat sendiri puppet tu macam tak menarik. Jadi dia kurang puppet dia. Tak bawa pula, saya kat kampung Oh ya ke? Okey. Bagus inisiatif tu. InsyaAllah bila ada masa lapang saya pergi, saya boleh tengoklah sahabat-sahabat semua, apa benda semua kan. Okey, so kalau tengok dekat sini, muka kalau sebelah kiri saya ni adalah wajah saya. So kedua-dua ni adalah wajah saya. Gambar ini diambil pada tahun 2014 bulan 11. 2014 bulan 9. Saya ambil gambar ni. Jadi bulan 9 2014. Jadi wajah yang sebelah kiri ni kalau tengok ialah wajah saya yang apabila diambil dalam kamera bacaan vibration, kamera vibration terapi, kamera vibration, dilihat keliling saya penuh dengan aura hitam, aura yang gelap. Okay, aura yang gelap. Tapi selepas 5 hari saya menjalani terapi ataupun saya menjalani program untuk membersihkan orang kata kolam jiwa kita, gambar sebelah kanan saya kembali cerah. Ini adalah dia punya aura lah, kita panggil vibration kita. Vibration kita sebenarnya semua manusia dia punya vibration. So bila vibration macam ni, yang sebelah kiri ni vibration dia hitam, apa yang terjadi? Masa tu saya selalu stres kan. Saya selalu marah-marah, tak reti nak senyum, dengan anak semua marah. Kalau saya balik rumah tu macam saya rasa stres sangat. Saya macam tak nak balik rumah sebab masa 2014 tu anak-anak saya masih kecil. Usia kecil lah, usia 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 2 tahun dan yang baru lahir. Setahun lebih. Jadi masa tu saya adalah pengarah akademik di Kolej Darul Hikmah. Saya masih ingat lagi pagi-pagi saya datang office, nanti ada Kak Zarah. Kak Zarah ni macam pembantu lah dekat kolej. Dia akan tegur saya, Assalamualaikum Puan Saleha. Pagi-pagi kan kita sampai office, dia tegur Assalamualaikum Puan Saleha. Saya salam, muka macam salam macam tu kan. Lepas tu sebab bila saya datang office saya akan rasa stres, macam banyak lagi kerja, apa lagi ni student nak mengadu ni. Kalau balik rumah
nak layan anak kan. Pernah macam masa tu saya pakai kereta Atos. Lepas tu anak saya 5 orang tu penuh lah dalam kereta Atos kan. Bila petang ambil anak daripada taska, tadika, sekolah semua. Bawa bising diorang menjerit-jerit-jerit. Saya pun diamlah semua. Macam ya Allah dah lama dah aku tak menjerit. Macam diamlah semua. Lepas tu macam sangat diktator. Kalau minggu lepas saya ajar pasal gaya keibubapaan kan. So gaya saya ialah gaya diktator. Tapi saya tak, bukanlah tak pukul, tapi bila kita dah marah anak kan. Bila kita marah anak kita akan macam pukul anak macam apa je kan. Jadi ini adalah 2014. So bila saya menjalani terapi, walaupun saya orang psikologi masa tu, tapi kita macam tak sedar tau. Sebab benda-benda macam ni dia datang dan dia berkerumun di dalam gelas fikiran kita. Yang mana gelas fikiran kita yang jernih, contoh macam air ni kan, gelas fikiran yang jernih. Tapi bila kita stres, dia akan bertukar warna-warna dan dia akan penuh dengan keledak lah. Jadi bila kita penuh dengan keledak, kita jadi stres. Jadi sebab itu dalam parenting ni, memang berjuta-juta, orang kata berpuluh ribu, berjuta teknik yang kita boleh ajar. Tapi kalau ibu bapa itu sendiri, dia tidak mencapai rasa jiwa yang lebih baik, macam teknik ni pun tak boleh nak dibuat. Sebab bila kita dah tenang, sebenarnya dulu saya nak suruh anak saya, dia macam, Mama kan dah cakap banyak kali, kenapa tak faham-faham? Tu dengan campur stres ni lagi kan. Tapi bila saya berjumpa dengan kedamaian, ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa, macam anak-anak ni kita tak payah suruh pun, dia macam tahu sendiri je. Dia macam jadi magnet yang menarik lah. Itu yang saya panggil tadi, topik kita bersihkan kolam jiwa, tarik magnet kebahagiaan, dan nanti anak-anak pun senang je ikut cakap kita dan kita rasa aman je dunia ni. Kalau anak kita meloncat sana meloncat sini pun kita tak nampak benda tu sebagai benda yang menyerabutkan, tapi benda yang menghiburkan. So masa dulu saya ingat suami saya kata, senyumlah sikit, guraulah dengan anak-anak. Saya memang tak boleh nak bergurau dengan anak. Saya macam tak reti kan, bila saya tengok suami saya dengan anak saya gelak-gelak, saya macam kenapa ni kan. Macam pelik je, wahai saya yang pelik kan. Tapi saya masa tu realise lah, saya kata this is not me. Masa tu dalam 2012, 2013, 2014 lah. Saya kata ini bukan diri aku ni kan. Aku ni mengajar psikologi. Tapi kenapa aku jadi macam ni? Jadi waktu itulah saya mula mencari apa-apa terapi untuk memulihkan kembali. Alhamdulillah lah saya cepat sedar kan. So lepas saya sedar tu lah yang saya buat seminar Cool Parent Happy Children tu. Okay, kalau tengok dekat sini, how to raise your vibration. Okay, ibu-ibu, kita kena berada dalam vibration yang sangat bagus. Iaitu kalau kita stres, sebenarnya vibration kita adalah 250 atau 200 ke bawah. Kalau tengok dekat sini, vibration diri kita nombor 20 ni, ini dia punya bacaan-bacaan vibration. Topik vibration ni bagus juga kita belajar dengan Profesor Datuk Dr. Saya tak ingat, tapi beliau adalah Profesor Engineer di UTM. Saya pernah berlive dengan beliau, Profesor Datuk Dr. Jailani. Beliau memang mengkaji tentang vibration sebab beliau adalah pensyarah engineer. Dan bila beliau tengok vibration machine, manusia pun ada vibration. Sebab tu beliau kata, kita memang kena jaga kolam jiwa kita sebab kolam jiwa kita ni adalah vibration. Ni adalah vibration lah. Vibration tapi ni diambil dengan kamera. Saya tak tahu berapa sekarang kalau kita nak ambil gambar ni kena bayar berapa lah sebab ini saya ambil yang dulu tahun 2014. So kalau tengok kat sini kita nak kena kekalkan level kita. Okay. Tengok kat sini, most of us vibrate at least 250 on the Omega Consciousness scale. This is because throughout our lives, we accumulate hidden energy block and negative conditioning that holds us back from higher vibration. The level we should aim for is 500 and above. So kita nak kena selalu aim 500. So 500 ni adalah love, joy, peace and enlightenment. So kalau kita jadi mak yang pemarah, dia 150 vibration kita. Kalau kita penakut,
mak yang penakut pun ada. So mak penakut ni kalau gaya keibubapaan dulu ialah gaya keibubapaan lantak je lah, nak buat apa buat tak kisah kan. So dia ada bacaan-bacaan dia. So kita nak jadi ibu bapa yang macam mana? Kita nak jadi ibu bapa yang ada skala 500 dan ke atas. Iaitu kita menjaga anak dengan kasih sayang. Kita menjaga anak dengan kegembiraan, kita menjaga anak dengan keamanan, dan baru kita akan mencapai enlightenment. Enlightenment ni maksudnya macam orang ni, orang buat apa kat kita pun kita dah tak kisahlah, rasa tenang, rasa aman je. Yang ni saya akan ceritakan malam ni bersama doktor pakar ONG Dr. Noliza. Macam mana sebelum saya dioperate buat laparoskopi ni, saya berada dalam keadaan love, joy, peace and enlightenment. Sebab tu bila operate pun saya macam tenang, relax, tak ada gelabah kan. Kawan-kawan saya kata, masuk operation room pun suami tak teman ni, tak teman, macam mana kan. Okay, semua yang ikut saya dalam live okay ke? Dengar ke apa saya cakap? Puan Farhana tak join Zoom ke hari ni? Zoom kita tak ramai hari ni, ada 3 orang je. Sahabat saya yang setia lah, anak murid saya ada, tim saya ada, okay? Okay. Boleh bagi emoji love kawan-kawan yang berada dalam live. Ya, waalaikumsalam Puan Farhana. Janganlah Puan Farhana join Zoom. Ada link dia kat situ. Okay, saya sambung juga. Jadi kalau macam kita guru, kita jadilah guru yang ada love, mendidik dengan love, joy, peace. Terima kasih Puan Anim. Barulah kita mendidik dengan passion. Kan, kalau kita buat kerja dengan marah, dengan tak best, so kita tak akan dapat feedback dia yang bagus. So macam mana hari inilah saya nak share kan macam mana kita nak jadi ibu yang ada love, joy, peace and enlightenment ni. So nak tak saya share? Kalau kawan-kawan Zoom tak apa, saya nak feedback daripada kawan-kawan kat Facebook ni. Nak tak saya share macam mana kita boleh ada rasa love, joy, peace and enlightenment. So kalau orang yang ada love, joy, peace and enlightenment ni, dia tak mudah stres. Dia mudah urus stres dia dengan baik insyaAllah. Okay. Salam Puan Nuriah. Okay, ini yang gambar yang lebih okay. Kalau mengikut ahli-ahli psikologi, bila kita berdoa dan doa kita dimakbulkan ataupun bila kita berkawan dengan orang, kita contohlah saya buat PhD dalam psikologi dakwah kan. So bila bila kita nak berdakwah dengan orang, kita mesti ada ilmu teknik persuade, teknik memujuk. So untuk kita pujuk orang tu, untuk kita pujuk orang tu, dan orang tu dengar cakap kita mesti ada perasaan love, perasaan sayang. Macam Ustaz Abid Liu kan, Ustaz Abid Liu dia buat kerja tu sebab dia ada perasaan love. Dia bukan sebab buat terpaksa ke apa ke tak. So bila dia buat perkataan, dia buat benda-benda tingkah laku dia dengan love, orang dapat rasa love tu dan dapat membuahkan hasil yang lebih bagus. So sebab itu kita kena ada ni skala 500 ke atas ni, love, joy, peace and enlightenment. Okay, so kita boleh tanya diri kita balik. Apakah aku cinta lah, aku sayang dengan anak aku, kau tak buat apa kahwin dengan suami aku. Tak, mungkin benda-benda tu semua dia akan terhakis sebab cortisol level, stress level kita tu sangat tinggi. So kita kena cuba elakkan lah. Okay, baik, saya masuk topik yang seterusnya. So kalau kita, okey, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita buat, itu adalah doa. So, sebab itu, kalau kita berdoa, waktu tahajud, insyaAllah mudah makbul, cepat makbul. Sebab waktu tu kita berada dalam level 500, level love. Kan orang bangun tahajud ni sebab dia bukan bangun terpaksa. Kan, dia bangun cintakan Tuhan, dia nak berjumpa dengan Tuhan, dia nak dekat dengan Tuhan. Sebab tu dia cuba bangun tahajud sebab dia kata tahajud ni Allah suka dan Allah walaupun dia tak wajib tapi Allah sebut dalam Al-Quran tu banyak kan untuk orang yang bangun tahajud. Jadi bila kita bersolat dalam waktu tahajud, cuba bangun pagi tu rasakan ketenangan, kedamaian. So bila kita berdoa pun dia direct dapat
Maksudnya Tuhan dengar, dia dah tak ada gelombang-gelombang yang mengganggu. Tapi waktu Zuhur, kalau kita solat, anak nak makan, suami nak sediakan makanan, kita macam nak berdoa kat Tuhan pun tak sempat, kelang kabut kan. So sebab itu juga antara teknik, saya pernah share teknik ni masa dekat TV Al-Hijrah. Teknik berdoa dan doa itu dimakbulkan. Sama juga teknik-teknik untuk apabila kita bercakap dengan anak, anak dengar cakap kita. So better kita cakap pada waktu alpha point. Okay, apa itu waktu alpha point? Kadang-kadang kita marah dengan anak kan main game. Contoh, janganlah main game ni, asyik main game. Apakah waktu tu kita distribute anger ataupun distribute love? Kalau kita distribute love, InsyaAllah anak kita akan dengar. Kalau kita distribute anger, macam susah sikit nak dengar. Lepas tu anak kita pun jadi marah, kita pun jadi marah, lepas tu jadi gaduh. Lagi-lagi kalau anak remaja, betul tak Sam? Jadi waktu alpha ni adalah waktu terbaik untuk kita bercakap dengan anak. Tak jumpa link. Kejap Farhana. Okey, jadi contoh, saya bagi tahulah contoh-contoh waktu alpha ni adalah pada waktu hujan. Okey. Waktu alpha ni adalah contohnya waktu hujan turun. Yang tu bagus. Lagi apa? Waktu hujan, waktu tahajud, waktu hujan, tahajud, lagi apa waktu kita berada di tempat-tempat yang makbul doa lah. Okey. Saya tak ingat tu ada 7 waktu-waktu alpha. Ada yang siapa boleh ingatkan tak? Tak pernah tahu. Nanti saya check balik. Okey. Itu adalah contoh-contoh waktu alpha. Sekejap. Saya nak share Zoom ni dekat Puan Farhana dan kawan-kawan yang berada di live kalau nak join ya. Jadi apabila ibu bapa ke guru ke nak bercakap dengan anak, pastikan waktu itu adalah waktu alpha. Janganlah kita bercakap waktu yang kita tengah marah kan. Contoh macam 2 minggu lepas, ingat tak Cikgu Farhana, Ustazah Farhana kata, kamu ni asyik tak buat kerja sekolah aje kan. Contoh kan. Jadi anak-anak ni macam tak berapa nak dengar pun. Maaf cikgu, saya tak dapat lah nak klik paste kat mana. Okey, saya teruskanlah cikgu dengar kuliah kat dalam ni je lah Boleh cikgu? Jadi saya share balik skrin tadi. Okey, jadi apabila kita memberi nasihat, nak pujuk, nak mendorong orang, kita kena berada dalam cool, kita kena ada macam dalam keadaan yang tenang, aman, insya-Allah mudah je nak dengar cakap kita. Tak apa, yang ni saya cerita lain, banyak sangatlah topik-topik dalam parenting ni nak share. Kan ni baru share pasal parenting ibu bapa, nanti nak share teknik umur 2 hingga 6 tahun lain, 6 hingga 12 tahun lain. So banyak sangat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam parenting ni. InsyaAllah. Okey. Dan tu yang saya kata, kita kata kena jaga kolam jiwa kita, barulah magnet diri. So kalau kolam jiwa kita banyak stres, macam saya dulu kan tak reti nak senyum. Sekarang orang tengok muka saya sama macam anak murid saya yang umur 20. Dulu umur tahun 2014, 2013, 2012, orang tengok muka saya, masa tu saya baru umur dalam 35, 36 kan. 34, 33 macam tu, tapi diorang cakap saya muka macam umur 40 lebih. Wah, stres gila masa tu. Lepas tu diorang cakap suami saya dapat muda daripada saya. Wah, suami saya tu 6 tahun lebih tua daripada saya. Ini sebab gejala stres. So mak-mak jangan stres. Kalau kita stres, muka kita tak cantik, berkedut, cepat tua. Okay? Okay. Okay, so apa itu stres? Stres ialah emosi yang tak selesa yang berada dengan dalam diri kita. So dia akan menyebabkan fisiologi kita berubah, tingkah laku kita berubah, perubahan biokimia dalam tubuh kita. Maksudnya bila kita stres, hormon kortisol ni dia akan naik
dan dia akan menurunkan hormon gembira dalam badan kita. Hormon gembira ni hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon endorfin, oksitosin, dopamin, serotonin. So hormon-hormon bagus ni semua tak akan naik sebab ada hormon kortisol yang mengganggu hidup kita tadi. Okey. Okey, kemudian apa lagi terjadi bila kita stres? So bila kita stres ni kita akan, kalau ada dua kondisi lah, dia macam waktu orang berpantang. Ada orang waktu berpantang ni saya baca, satu ibu yang berpantang yang stres ni ada dua gejala lah, sama ada mereka mengalami meroyan panas, orang panggil meroyan panas. Kalau bahasa orang Melayu tak tahulah you pernah dengar ke tak. Meroyan panas ni cepat-cepat nak marah, asyik menjerit, diamlah semua ni. Macam tak masuk, orang kata ni lah tak selesa kan. Lepas tu marah, cepat bebel waktu pantang, marah yang terlampau. Itu adalah gejala stres yang panas. Gejala stres juga tapi yang tak panas dia tak tunjuk. Dia senyap je. Mak-mak ni senyap je, asyik nak tidur je. Lepas tu muka pun pucat, tak berseri-seri. Orang kata waktu pantang ni muka berseri-seri kan. Tapi ni muka tak berseri, muka dia pucat, long line macam tak ada darah. Ini adalah contoh-contoh stres tapi ingin mengalami gejala kemurungan, depression. So tak bagus juga. Okay? Saya tak buatlah ujian stres kat sini. Yang ni saya akan buat kelas yang lebih advance nanti ya. Okey, ada dua jenis stres iaitu eustress dan juga distress. Eustress ataupun I stress ke eustress. Okey, namanya eustress. Eustress ni adalah stres yang bagus. Stres yang membina. Maksudnya contoh kita stres ni, rumah kita bersepah. Jadi kita akan kemas rumah, kita akan cantikkan rumah kita. Maksudnya hasil dia tu nanti bagus. Contoh kita stres nak pergi interview. So kita akan get ready, bersiap sedia untuk pergi interview. Kalau distress adalah stres yang melampau hingga merosakkan tubuh badan. Okay? Distress adalah stres yang melampau hingga merosakkan tubuh badan. Apa maksud dia? Maksudnya dia ekstrim. Mungkin dia ekstrim risau. Kerisauan yang melampau, itu distress. Tapi dia tak buat apa-apa, dia tak ada tingkah laku yang membina pun. Dia hanya bimbang lah. Tapi tingkah laku dia tu sangat destruktif. Maksudnya tingkah laku dia tu merosakkan. Contoh, dia terlampau anak dia, takut anak dia, apa contohnya, takut anak dia main kat luar, takut kena tangkap, takut kena itu, takut kena ini. So anak dia tak boleh main kat luar kan. Tapi mungkin dia kata, sebab dia ada gejala-gejala anxiety atau kebimbangan yang terlampau. Sekarang ni mungkin jarang kita kasihlah anak kita nak pergi sana sini suka hati sebab COVID ni kan. Lepas tu sorrow, dia sedih. Sedih pun sedih melampau. Lepas tu asyik rasa sakit je kan. Contoh, ialah dia melampau bimbang, melampau sedih. Itu contoh distress. Okey, mak-mak sekalian. Saya tahu mak-mak sekalian ni macam saya juga kan. Ada rasa stres dan sebagainya. So kita kena ada satu pendapat, dia kata kita kena tahu kenapa kita stres. Tapi ada satu pendapat, dia kata kita tak perlu tahu kenapa kita stres. Okey, saya berpegang pada pendapat mana? Saya berpegang kepada pendapat kita tak perlu tahu kenapa kita stres. Kita hanya perlu memberi terapi ke dalam diri kita dan membina hidup yang baru. Okey, kalau pendapat yang kata kita kena kenal pasti kenapa kita stres dan lepas tu kita akan menggodek-godek masalah-masalah. Aku stres ni sebab tak cukup duit. Aku stres ni sebab suami aku macam gini, macam gini, macam gini. Aku stres ni sebab anak aku macam ni, macam ni, macam ni. Aku stres ni sebab semua sebab-sebab luaran ataupun sebab dalaman. Aku stres lah sebab aku dah umur sekian-sekian tapi aku tak macam ni. Ataupun macam-macam lah kan orang stres ni. Jadi ianya adalah faktor-faktor luaran.
So kalau minggu lepas kita tahu pasal internal locus system dan juga external locus system. Internal locus system adalah yang mana kita cuba kawal diri kita. Kita cuba kawal dalaman diri kita. Kita tidak mengawal benda-benda luar sebab kita tahu benda-benda luar ni kita tak boleh nak kawal. Contoh COVID. Kita boleh kawal COVID ke? Tak boleh. Kan? Tapi kita boleh kawal diri kita, tambah immune system dalam badan diri kita, tinggikan immune system supaya insya-Allah tubuh kita lebih kuat untuk melawan serangan-serangan yang penyakit yang tak bagus ni lah. Okay. So banyaklah kalau nak cerita faktor-faktor stres. Tapi saya sendiri untuk buat terapi stres ni adalah yang pertama saya akan tanya orang tu apa yang kita nak. What is your wish? Ataupun what is your one list? Apakah list yang kamu nak dalam hidup kamu ni? Kan? So dia pun cakap saya nak diri saya ni lebih tenang. Dan saya buatlah terapi untuk dia tenang. Saya tak adalah buat macam saya ni bukan kaunselor ya. Tuan-tuan dan cikgu, saya ni orang psikologi. Kalau kaunselor dia nak kena dengar apa masalah orang. Saya tak suka dengar masalah orang. Itu kelemahan saya. Sebab bila saya dengar masalah orang, saya pernahlah dengar 2-3 kali kan. Tapi bila saya dengar masalah orang ni, saya akan macam terbawa-bawa dalam mimpi, terbawa-bawa dalam tidur. Saya pula jadi masalah kepada orang tu. Macam saya pula fikir masalah orang tu. Patutnya dia lah fikir masalah dia sendiri kan. Jadi apa saya buat dengan student-student saya pun, yang dulu-dulu lah kalau diorang cerita masalah ke apa, saya kata okey tak payah cerita masalah sebab masalah tu banyak sangat dalam dunia ni kalau nak cerita masalah. Bila kita cerita masalah, kita akan tarik masalah tuan-tuan dan cik puan. Tengok ni balik. Kena ingat ni. Magnet diri. So apa kita fikir? Kalau kita bercerita, puan saya ni masalah saya macam ni, maksudnya apa yang kita cerita itulah yang kita fokus dalam minda kita. Faham tak? Apa yang kita cerita, itulah kita fokus dalam minda kita. So kita fokuslah cerita masalah. Sepatutnya kita fokus cerita benda apa yang kita nak. Contoh puan, saya ni nak ketenangan lah puan. Okey, jom kita buat cara untuk menenangkan diri. Okey, puan saya nak ilmu macam mana saya nak bantu anak saya sekian-sekian. So kita pun sama-sama lah membantu. Hafizah, assalam. Terima kasih, assalam. Okey. Dah Fatimah dah cakap alamak. Sebenarnya benda-benda ni saya pun pernah buat dulu. Sebab tu saya tak nak tuan-tuan dan cik pun buat. Okay. So kita bila macam ni kita fokus. Katalah kita fokus pada duit. Kita nak duit. Dan saya akan tanya, okay berapa duit yang you nak untuk you rasa best, rasa keluarkan diri dalam belenggu yang tak best ni. So dia cakap saya nak 3,000. Okay. So sekarang kita fokus nak dapat duit 3,000. So dalam otak kita ni, you gambarkan 3,000, you bayangkan dalam ATM account you 3,000, you bayangkan bila you tengok online debit 3,000, insyaAllah 3,000 tu akan dapat. Okay. Itu kuliah berbayar lah sikit, mahal tu. Okay. Yang ni kuliah biasa, kuliah umum je. Okay. Jadi apa yang saya buat bila ada masalah, bila ada apa-apa, kita kena fokus. Apa yang kita nak sekarang? Contohlah ada suami, malam tadi saya dapat satu message daripada satu orang kenalan Facebook. Saya pun tak pernah kenal dia. Facebook saya ni tuan-tuan ramai je orang DM, cerita masalah kan. Tapi tak apalah sebab itu benda yang biasa kita buat kan. Bila kita jumpa orang kita cerita masalah kan. So kita sebenarnya kalau kita jumpa orang, kita kena cerita apa yang kita nak. Apa one list kita, apa yang kita nak, apa matlamat kita. Contohnya, jadi kata saya nak dekatkan diri pada Tuhan, saya nak menjadi ibu yang lebih hebat, saya nak menjadi ibu yang pandai menguruskan masa. Itu kan one list daripada saya stres lah puan, masa saya tak ada, saya ingat masa ni 24 jam je tapi punya 2 minit je sehari kan. Macam tu lah. Okay. Okey, bila stres, apa terjadi? Stres ni sangat teruk, sangat buruk dan kita sebenarnya ibu-ibu yang marilah kita perangi stres ni ramai-ramai. Sebab stres ni tak bagus untuk kita, untuk otak kita, untuk tubuh kita, untuk fisiologi kita. Kalau untuk otak kita, kita akan jadi cepat pelupa kalau kita stres. Apa lagi? Kita tak pandai buat keputusan dengan bagus. Kita tak ada pemikiran yang seimbang. Kita tidak boleh fikir secara logik. Kalau kita stres tubuh badan, kita nak buang air pun susah. Kadang-kadang sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu baru buang air. Ada macam tu. Ataupun
kalau yang dah kahwin, daripada segi sexual desire pun tak ada. So macam mana nak membahagiakan suami, macam mana nak membahagiakan pasangan kita kan? Kalau asyik stres je. Lagi apa? Pernafasan. So kita asyik stres, lama-lama kita anxiety. Bila kita anxiety, kita susah nak bernafas. Sebab orang yang stres ni dia bernafas daripada dada. Patutnya kita bernafas daripada dalam perut kita. So sebab itu bila orang stres, dia ada rasa kebimbangan yang terlampau, dia cepat penat. Dia tak boleh bernafas dengan betul sebab dia bernafas daripada dada. So nafas dia stop dekat dada je. Macam dia pendek, bukan daripada perut. Panjang sikit Okey, bila kita stres ada 4 bahagian otak yang akan terjangkit atau bermasalah. Yang pertama ialah anterior cingulate gyrus. Saya tak ceritalah anterior cingulate gyrus ni untuk apa, tak ada Saya bagi tahu je. Ini pun saya dapat ilmu daripada Dr. Rizal Abu Bakar lah. Ni guru saya dalam psikologi juga. Basal ganglia, sorry ejaan salah, patutnya basal ganglia. Okey ke? Terputus Okey tak? Oh. Sekarang okey tak? Sekarang okey? Boleh bagi feedback kejap? Okey Puan. Sekarang okey tak? Okey. Okey. Tadi disturb Tak tahu siapa kacau saya, tak ada apa-apa pun. Kejap. Okey madam, okey. Tadi je ada gangguan sebentar. Sekarang okey. Gangguan tu daripada mana Wow, alam. Dia macam in out sekejap. Okey, kita teruskan. Okey, kita masih lagi on Facebook. Saya share screen lagi sekali Setakat ni semua okey tak? Ada nak tanya soalan ke? Yang dalam Zoom ataupun dalam Facebook? Ada nak tanya soalan ke? Okey. Semua orang macam senyap je. Saya tak tahu you all faham ke? You all fokus ke? Apa risau pula saya. Okey, slide nampak tak? Nampak Puan. Nampak madam, nampak. Nampak gambar apa? Nampak gambar otak. Ni gambar bila stres apa terjadi. Okay, very good. So, bila kita stres, kita kena jaga abah kita. So, macam mana nak jaga abah, saya akan bagi tahulah macam mana kita nak jaga sebentar lagi lah. So, anterior cingulate gyrus, basal ganglia, amygdala, hippocampus, anterior cingulate, basal dengan amygdala, dia ada dekat sini. Okay, dia ada di bahagian otak yang jaga emosi kita. Tapi bila kita terlampau stres, terlampau bimbang, terlampau takut, semua terlampau, emosi yang tak bagus tapi terlampau. Jadi bahagian otak ni yang akan kawal kita punya sistem bahagian kat depan ni. Bahagian depan ni ialah bahagian logik, bahagian reasoning, bahagian boleh buat keputusan, bahagian yakin, bahagian bagus sikit lah. So kat depan ni sebab dia adalah CEO otak kita. So hippocampus ialah memori kita. Amygdala bahagian emosi. Hippocampus ni kat tepi ni. So hippocampus ni adalah pusat ingatan jangka panjang. Kalau macam dulu saya pernah dengar Cik Puan Sam kata dia cepat lupa. Dia masak, dia lupa tutup gas. Dia asyik lupa. Sebenarnya Sam lupa tu satu mungkin faktor bukan tua lah. Ya, naam. Muda lagi. Mungkin faktor kita cepat stres. Sama dengan saya lah. Dulu saya cepat-cepat lupa kan. Kunci letak kat mana, tak ingat. Wah, baru umur 30 lebih. Bayangkan saya punya stress level dulu memang sangat tinggi. Kalau saya buat stress level test dulu,
Stres saya 100 lebih ke atas, dia punya skala. Masya Allah. Memang sangat tinggi lah sebab banyak ujian hidup masa tu dan asyik nak stres saja dengan anak, dengan keluarga, macam lah Alhamdulillah cepat tersedar, Allah masih sayang kita semua. So waktu tu memang cepat lupa. So bila kita stres, bahagian otak emosi ni, 3 ni, ABA ni dia akan terganggu dan yang akan mengawal kita adalah ABA lah. Kita buat keputusan pun macam kalau perempuan tu dia akan cakap, cerai aku cerai. Itu je dia tahu kan. Orang lelaki tak ada pun cakap benda tu. Perempuan je, stres sikit cakap cerai, stres sikit cakap cerai. Ini bukan kisah tuan-tuan kisah saya sendiri. Okey, macam mana nak tahu tahap stres? Nanti saya akan sharekan, cuba ingatkan saya link untuk buat ujian stres tu nanti Mungkin kita boleh buat DAS test kot. Depression, stress and juga anxiety level lah. Kita boleh tengok depression, stress dengan anxiety. Tiga-tiga sekali kita boleh tengok. Nanti ingatkan saya akan share link dia dekat Positive Islamic Parenting. So group Positive Islamic Parenting ni adalah group yang saya sayang lah sebab ni macam rumah saya yang saya buat nak share ilmu. Kalau saya mati insyaAllah you all boleh tengok lagi benda kat dalam tu. Itu saya punya infak lah. Okay, tak ada duit banyak nak bagi seorang 1,000 tak mampu kan. Okay. Jadi, okey, seterusnya apa yang terjadi kalau kita stres? Ini gambar otak kita. Yang ni saya belajar juga daripada Dr. Rizal. Mungkin kawan-kawan yang ikut Dr. Rizal, geng OC-OC, diorang biasalah nampak gambar otak ni. Ni gambar otak apa? Otak berlubang. Ni gambar otak cantik. Okey, yang ni gambar otak yang berlubang. Maksudnya otak kita tak cantik. Inilah otak kita stres. So kalau tengok dekat bahagian depan ni, yang ni adalah prefrontal cortex, yang ni ialah bahagian emosi, bahagian memori. Ya, Puan Anim. Kat belakang ni adalah bahagian occipital lobe, temporal lobe. Semua ni kan berlubang. Nampak tak? Ini bahagian kat dalam. Yang ni bahagian daripada belakang. Yang ni bahagian daripada depan. Ni bahagian daripada depan. Yang sebelah sini tengok semuanya berlubang kan, tak cantik. Yang ni cantik kan. So agaknya ibu bapa yang kawan-kawan penonton saya sekalian ni rasa otak kita yang ni ke yang ni kan. Sam otak dah cantik sikit lah kot Sam dah tak pelupa Okey, jadi kita nak otak yang mana? Kita nak otak yang tak cantik ataupun kita nak otak yang cantik? Sebab tu sama-sama kita jaga anak kita supaya anak kita ada otak yang cantik. Kita tak nak anak kita otak pun macam ni. Jadi bila anak kita otak yang macam ni, dia cepat memberontak, dia cepat marah. Kalau dia nak main gadget tu asyik main sampai ketagih. So anak-anak yang ketagih gadget tu, mereka ada otak yang macam ni lah. Lagi kita pun cepat pemarah, kita ada otak yang macam ni. Lagi apa? Kita asyik nak sedih je, sedih 24 jam, 36 jam, kita pun otak macam ni. Lagi apa gejala-gejala tingkah laku yang tak bagus tu, semua orang tu ada otak yang tidak bagus lah. So ini adalah otak yang bagus dan cantik. Jadi kalau kita stres, selalu stres, ia akan menyebabkan otak kita berlubang macam ni lah. Berlubang ni adalah istilah awam bukan istilah saintis. Okay? Nak bagi faham. Okay, so tengoklah ini beza otak yang cantik dan juga otak yang berlubang. Gerun tak? Kalau muka kita ni, kita nak muka kita cantik, licin kan, Baiti kan? Tak ada jerawat. Sama juga otak kita. Kita nak jaga muka kita cantik, macam kita nak jaga otak kita cantik. So kita tak naklah otak kita ni buruk, berlubang semua. So ibu-ibu semua boleh, sebenarnya bila buat kuliah online ni, boleh ajak anak-anak sekali dengar sebab ianya adalah tentang proses mendidik. Ianya adalah tentang proses bagaimana kita nak jaga diri kita. Itu adalah parenting. Okay, so kita nak have a beautiful brain. So sekarang saya nak kongsikan bagaimana kita nak mendapat otak yang cantik dengan cara bagaimana nak mengurus kolam jiwa kita agar sentiasa kita kekalkan dalam lingkungan vibration 500 ke atas. Okay, pertama kita boleh buat visualisasi. Nak otak cantik, Puan Setia Khadijah kata. Okay, so contoh bila kita datang benda-benda yang tak best, kita tutup mata. Yang kita kena tarik nafas dulu. Kita kena buat relaksasi dulu. Okay, relaksasi ni adalah ketegangan yang rendah. Kita tak rasa distract. Kita tak rasa marah.
So kita tak rasa bimbang, tak rasa takut, kita relax. Bila kita relax tu otak kita berada dalam gelombang alfa, gelombang tenang. So macam mana nak relax? Mestilah caranya adalah teknik pernafasan. Okay, Cik Sam tunjuk sikit cara teknik pernafasan yang betul. Mari kita belajar tarik nafas. Sam ada ke? Tak ada, okey. Kalau tak ada saya lah ambil part ni. Tak nampak muka saya macam tak keluar pula. Dalam speaker view. Patut speaker view keluar muka saya. Okey, so cara tarik nafas yang betul tuan-tuan dan cik puan adalah so cara kita nak tarik nafas yang betul ialah kita kena tarik daripada hidung. Tarik, katalah kita belajar jasmani, tapi belajar jasmani kita tarik, kita angkat bahu kita kan. Lepas tu kita jatuhkan bahu kita. Cara itu adalah salah. Okey, bila kita tarik nafas, kita tarik guna hidung. Ini cara kita nak belajar relaksasi. Kadang-kadang kita serabut dengan anak, tiba-tiba marah, membebel, tarik nafas dulu. Okey, tarik nafas daripada hidung, tarik dengan kiraan 5. Tahan kiraan 4, lepaskan kiraan 8 ikut mulut perlahan-lahan. Okey. Lagi sekali, saya nak semua orang yang berada di sini sama-sama buat. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Cuba you all rasa tenang sebab saya nak bawa you all ke gelombang alfa, gelombang yang lebih tenang. Ya? Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Baiti, tarik nafas. Nak tengok. Cuba tarik nafas, Baiti. Tarik nafas. Kena relax dulu. Okay. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan perlahan-lahan. Okay, buat macam dalam 5 kali ya. Kalau Prof Jailani ajar saya, kalau orang stres tarik je. Tahan, lepaskan. Macam cepat itu je. Lepaskan. Maksudnya orang tu tengah marah ke, tengah geram ke dalam meeting ni tiba-tiba orang nak mengamuk. Perut kena kembung. Bila tarik nafas, masuk rasakan pergerakan nafas tu ke dalam perut kita. Masukkan angin tu dalam perut kita, kembungkan perut kita. Tahan, lepaskan. Kita boleh rasa masa kita tarik tu, angin tu penuh dalam perut kita. Bila kita lepaskan tu, kita boleh rasa macam kita punya diaphragm ni dia shrink. Dia macam dia tak mengembang lah, dia mengecut. Okay? Boleh buat sekali. Masa tarik nafas, Puan Hafizah, kita tarik dari hidung. Lepas tu kita kena masuk, tarik angin-angin, angin-angin. Kan bila tarik nafas kan, tarik angin oksigen tu masuk. Lepas tu rasakan penuhkan di dalam perut. Tahan, lepaskan. Okey, boleh buat lagi sekali. Yang mana dah buat dan rasa tenang, cuba type tenang. Saya nak ini ilmu praktikal. Saya tak suka ilmu teori. Kalau student-student saya pun dia tahu. Belajar kelas saya mesti ada benda satu je bawa balik. Maksudnya daripada situ akan berubah. Ya, boleh juga Puan Siti Khadijah, Siti Khadijah. Yang tu yang advance ni nanti kita akan ajar. Okey. Maksudnya boleh juga tarik nafas, sebut asyhadu alla ilaha illallah, lepaskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang best, rasa tenang. Okey? Okey. Boleh sebut Allah pun boleh. Astaghfirullah pun boleh, tak ada masalah insya-Allah. Semua boleh. Zikir tu kan adalah ketenangan kan? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati ni akan jadi tenang. Okey. Yes, Farhan dah tenang, Hafizah dah tenang. Puan Siti Khadijah. Okey, siapa yang dah buat tarik nafas, tahan nafas ketenangan tu boleh type tenang. Maksudnya you all dah tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Okay, sebenarnya belajar relaksasi ni
saya memang nak pergi belajar sampai ke Indonesia, tapi tarikh dia asyik clash je. Sampai nak pergi belajar kat Indonesia cara untuk relaksasi ni. Ada teknik-teknik dia. Ya, lepas lain mulut Ruby. Apa khabar Puan Ruby? Ini adalah dulu saya buat seminar Cool Parent Happy Children, Puan Ruby ni rajin je join. Puan Ruby dah ada 2 anak, 3 anak daripada anak yang first dia belajar dengan saya sampai sekarang belajar ilmu parenting. So lepas kat mulut, lagi sekali saya ajar untuk tarik nafas yang betul. Begini caranya. Tarik nafas daripada hidung, tarik kiraan 5, penuhkan. Bila kita tarik nafas tu, kita boleh bayangkan angin atau oksigen tu masuk dan lalu dekat kita punya ruang dada ni, esophagus saya panggil. Lepas tu pergi pada perut kita dan kita kembungkan perut kita dengan angin. So agak perut kita masa tu agak besar sikit lah walaupun ada yang bunch-bunch tu. Ada bunch-bunch tu, tak apa, teruskan. Kemudian tahan kiraan 5, tahan nafas tu, lepaskan kiraan 8. Lepaskan tu, bila kita lepaskan ikut mulut, lepas tu kita boleh rasa perut kita ni dia mengecil sikit daripada yang tadi. So saya buat lagi sekali. Tahan, lepaskan. Tarik nafas lagi. Tahan, lepaskan. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. So bagus kalau kita tutup mata, kita lebih fokus lah. Kalau kita banyak sangat benda kat depan ni akan distract. Ataupun bila kita dah biasa buat benda ni, kalau tak tutup mata pun kita boleh rasa tenang. Okay? Okay, Alhamdulillah. So tuan-tuan dan cik puan dah buat teknik relaksasi tu, boleh komen tenang semua ya. So hari ni tak ramai kita punya team yang tengok, ada dalam 10 campur dalam Zoom 13 orang je, tak apa, Alhamdulillah, manfaat pada semua insyaAllah. Okay, kita ni belum level-level Prof Muhayya lagi, jadi orang tengok pun 10 orang kan, baiti kan, 12 orang. Okay, kemudian bila kita buat tarik pernafasan tadi, kita buat juga visualisasi. Visualisasi ni ialah kita bayangkan, contoh katalah rumah kita ni serabut, bersepah, periuk tak basuh kan, cakap dengan anak kan, basuh periuk tak basuh-basuh kan. Keluar bilik pun macam tak tengok sampah ke tak sampah ke kan. Macam saya ni memang mementingkan kekemasan dan keteraturan lah. Jadi bila tak ada benda-benda tu, bila kita pantang ni kita nak mengharap orang je kan, payah. Sebab tu kita kena relax dulu. Tadi dah tarik nafas, tahan, lepaskan, tutup mata. Tutup mata, bayangkan kita masuk rumah kita bersih, cantik, periuk tu terbasuh, periuk berkilat, bontot dia tak hitam. Ni visualize satu-satu lah, saya yang visualize ni untuk rumah saya ni. Okay. Lepas tu bayangkan anak kita kata baca buku, senang je dia baca buku. Dia seronok, syok, passion baca buku, cinta pada ilmu kan. Lepas tu kurang main gadget pun sehari 2 jam main game yang elok-elok, game penting-penting, lepas tu okay. Dan macam ni lah tuan-tuan dan cik puan cara saya mengawal anak sebenarnya. Kadang-kadang saya dah tak mampu dah. Teknik-teknik semua tak jalan, tuan-tuan dan cik puan berdoa, relax, visualisasi. Okay? Okay. Ini kami panggil pernafasan. Ini syarat dia lah. Pernafasan, relax, baru kita buat gambaran, visualisasi tadi. Ini sama juga kalau kita nak pergi interview, kita buat sales. Kan kita nak sales kita banyak, berapa sebulan tu kita nak 20,000, 20 juta, 1 juta. Kita buat je macam ni. InsyaAllah otak kita ni dia akan merakam. Sebab otak kita ni, cuba tengok gambar otak ni, dia ada visual, dia ada gambaran. Sebab tu bila kita sentiasa buat visualisasi, otak ni dia akan mengikut apa yang cara kita fikir. Sebab otak kita ni adalah rakaman-rakaman gambaran. Sebab tu kita sentiasa perlu gambar. Yang ni best nanti saya selalu ajar dalam goal setting program. Memang saya ajar goal setting program, saya akan suruh anak-anak murid saya tulis ataupun peserta atau audiens tulis apa yang dia nak. So bila dia tulis, letakkan gambar. Tapi kalau dia dah boleh buat visualisasi ni, dia boleh bayang, dia boleh rasa, dia pegang benda tu, dia rasa bau benda tu, dia lihat benda tu, dia dengar benda tu memang power gila lah. Okay? Okay. So macam mana lagi cara nak urus kita punya kolam jiwa supaya lebih bahagia, lebih tenang? Okay, selalu kan ada perkataan self-talk yang negatif. Okay, self-talk ni ialah kata-kata kepada diri kita.
Ada self-talk negatif, self-talk positif. So kena sentiasa bila kolam jiwa kita tak bersih, kita memang akan sentiasa kata diri benda-benda yang negatif, benda yang tak bagus. Takutlah, aku ni kerja tak ada lah, orang pandang rendah lah kat aku, aku ni sakit lah, aku ni laki aku tak suka aku ke, anak aku ni ke, anak tu ke. Semua benda-benda negatif yang kita fikir kan. Tapi kalau kita punya kolam jiwa dah bersih, cantik, indah, kita akan katakan diri kita benda-benda yang bagus. Sebab apa? Sebab tadi kita dah kawal otak kita yang tadi dah cantik, dah tak buruk. Lagi kolam jiwa kita dah bersih, otak kita dah cantik. So memang kita akan mengeluarkan kata-kata yang lebih positif, lebih bagus. Dipanggil self-talk positif. So apa itu self-talk? Self-talk adalah perbualan dalam diri. Skrip-skrip dalam diri kita. Dalam diri kita ni kan kita ada bermonolog. Kita ada dipanggil intrapersonal relation. Perhubungan dalam diri kita sendiri. Intrapersonal. Bukan interpersonal. Interpersonal adalah hubungan kita dengan orang lain. Bila hubungan kita dengan orang lain, cara kita cakap dengan orang, positif ke negatif, komplain ke, blame ke, apa ke, sarkastik ke, kan. Tapi kalau kita intrapersonal, jiwa kita bagus, internal locus kita bagus, kolam jiwa kita bersih, cara kita cakap dengan diri pun semua benda bagus-bagus. So ianya adalah perbualan dalam diri kita yang mempengaruhi bagaimana cara kita bertingkah laku dan bagaimana cara kita berfikir. Tengok tu aku punya anak murid si Baiti tu, macam masa kat kelas dulu cara dia belajar, menulis je. Okey, tuan-tuan dan cikgu setakat ni faham ke? Kalau faham boleh bagi saya share love sikit. Boleh bagi love saya sikit, penat dah. Dah lah orang ni injet kan. Cedera ni, alhamdulillah insyaAllah dah seminggu lah saya dioperate laparoskopi. Rasa dah sihat sikit sebab tu lah boleh berlive ni tuan-tuan. Kalau tak, buka laptop pun tak larat, terbaring aja. Boleh share love kawan-kawan semua dalam Facebook. Okay, so self-talk itu adalah kata-kata dalaman, skrip dalam diri kita yang apabila skrip tu kita sentiasa mainkan, ia akan mempengaruhi cara kita fikir, mempengaruhi cara kita bertingkah laku dan mempengaruhi perasaan kita. So, ada 6-7 syarat-syarat atau SOP dalam self-talk ni. Yang pertama ialah kita kena buang dulu perkataan-perkataan negatif. Sebab itu dalam modul saya kali ni nama dia Positive Islamic Parenting. Saya nak skrip-skrip yang keluar daripada ibu bapa adalah skrip-skrip yang bagus. So buang dulu kata-kata negatif dalam diri kita. Kedua, kita kena buat positive affirmation. So setiap pagi kita kena cakap dengan anak kita. Kalau saya pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah, saya akan dalam kereta tu kita akan sama-sama sebut, saya hebat, saya kuat, saya semangat. Pilih 3 perkataan yang kita nak pagi tu, apa yang kita nak jalani satu hari tu. Contohnya saya kan, tak berapa nak sihat, saya akan sebut, saya sihat, saya gembira, saya semangat. Sebab tu tuan-tuan dan puan tengok, walaupun saya sakit, asyik update Facebook je. Sebab saya semangat sangat. Kan, kalau sakit pun macam memang sakit tapi kita lawan lah insyaAllah. So positive affirmation. Nombor 3, kita ada positive script. So skrip-skrip yang keluar daripada mulut kita tu adalah semuanya skrip-skrip yang bagus. Manusia ni bukan tak ada masalah, dia ada masalah, tapi bagaimana mereka fokus pada masalah tu kan. Keempat, tukarkan pengaruh negatif dengan yang positif. Ini ada cara dia, kita buat positif counter. Contoh kalau ada satu benda yang negatif datang, kita akan tukar. Contohnya macam apa benda negatif? Entah, saya dah tak ada contoh negatif dah, perempuan asyik positif je semua. Ada tak contoh negatif? Contoh benda-benda negatif apa bos aku marah aku. Contoh lah. Bos aku marah aku. Itu benda negatif kan, dia cakap kat diri dia, bos aku marah aku. So sekarang kita tukar benda yang negatif, benda yang positif balik. Bos bukan marah lah, bos beritahu, cuma suara dia agak kuat. Okay, ataupun apa yang lain.
benda yang positif. Bos bukan marah tu. Yelah, bos cakap kuat. Contoh. Nombor 5, present tense message. Message kita cakap tu kena present tense. Jangan nak cakap aku nak sihat, aku nak kuat. Tak nak. Aku nak tu ialah future tense kan. Aku pernah sihat. Itu past tense. Kalau akak buat nanti orang cakap apa pula, alah kak, ini yang tak best ni. Puan Hafizah, itu adalah salah satu contoh kita masih lagi berfikir apa orang kata tu adalah benda yang tak best juga. Kan? Sepatutnya kita kena fokus diri kita. Maksudnya Puan Hafizah janganlah buat dekat luar pula. Kalau macam cakap saya sihat ke, saya kuat, saya bagus, janganlah jerit-jerit cakap kat luar nanti orang cakap orang gila. Cakap biasa-biasa je. Kadang kita pergi interview pun kita tak ada cakap aku hebat, aku semangat. Tak, cakap dalam bilik air tapi cakap perlahan-lahan, tapi cakap kuat-kuat dalam diri je. Macam bisik dalam diri je Puan Hafizah. Okay. Present tense, last kali ialah confront fears. Ketakutan ni kita mesti ni lah. Farhana kata bos nasihat. Bagus. Okay, ni contoh-contoh self-talk yang negatif. I'm so stupid sometimes. Saya ni bodoh kadang-kadang. Saya ni nampak teruk sangat lah. Kalau yang positif, saya sayang diri saya bagaimana apa yang saya ada. Saya boleh buat. Tu contoh dia lah. Okay. Lagi, kata positif kepada diri sendiri, membuka minda, separa sedar kepada sedar, penolakan kesedaran diri dari dalam. Maksudnya, kalau orang depression, orang yang selalu kata buruk pada diri, kita akan buat latihan setiap hari, tuliskan. Contoh dia ada satu buku kecil, setiap hari dia kena tulis. Dia kan ada datang perkataan negatif dalam diri dia kan. So dia kena tukar perkataan negatif tu dia kena tulislah benda-benda yang bagus. Kan? Banyak lagi lah terapi-terapi kena buat nak bagi selongkar jiwa ni, bagi ada kejernihan jiwa tu insyaAllah memang dengan terapi lah. Okay? Okay, satu lagi yang saya buat masa saya stres zaman dulu-dulu tu, saya buat, apa yang saya buat ialah terapi kesyukuran. Terapi kesyukuran ni setiap hari saya akan buat tapi saya akan tulis dekat Facebook saya lah. Tapi sekarang saya tengok ada kawan dia tulis kat buku. So ataupun dia tak tulis, dia akan sebut. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hari ini ya Allah aku bersyukur. Ya Allah pertama aku masih Engkau hidupkan. Ada kena sebut 7 poin yang kita syukur. Ini kita latih hari-hari, buat 21 hari atau buat 30 hari. Kalau kita rasa kita ni orang negatif sangatlah, kita buatlah benda ni. Sebab tu kita akan rasa duduk kekal dalam vibration yang bagus, yang 500 skala tadi tu. Ingat tak? Joy, love, enlightenment kan? So buat gratitude ni sangat bagus. Dan Dr. Riza pun sebut bila kita buat kesyukuran ni setiap hari, otak kita ni dia punya neural pathway tu berbeza daripada orang yang fikir negatif. Jadi dia akan buat setiap hari sebut 7 benda yang dia syukur. Okay, ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, terima kasih ya Allah kerana Kau masih bagi nafas kepada aku. Ada kesempatan untuk aku hidup lagi ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana kurniakan suami untuk aku. Kau lancarkan urusan dia dengan baik. Dia boleh balik rumah setiap hari dengan baik. Selamat. Yang ketiga, ya Allah, terima kasih ya Allah. Anak-anak aku semua soleh, bantu aku waktu aku sakit macam ni. Dia orang masak air panas, sediakan makan untuk aku. Uruskan hidup aku. Terima kasih ya Allah. Apa lagi? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau masih lagi beri aku mata untuk melihat. Waktu orang lain dah buta ya Allah. Orang lain buta tak dapat lihat ya Allah. Aku boleh lihat ya Allah. Aku boleh lihat anak aku yang comel, aku boleh lihat suami aku yang handsome, boleh lihat wajah ibu bapaku, boleh lihat buat kerja dengan bagus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau kurniakan aku, apa lagi? Adik-beradik, keluarga yang jaga aku dengan baik waktu aku sakit macam ni. Terima kasih ya Allah, aku mampu lagi makan buah kiwi, buah naga. Ada kawan-kawan bagi Saya tak bagi kawan-kawan ziarah. Saya kata kalau nak ziarah tak boleh. Sebab saya tak selesa tengok saya. Kan kita ni biasa nak tunjuk kita gagah, hebat kan. Tiba-tiba kita injured, sakit. Jadi saya tak nak lah kawan-kawan tengok saya sakit. Saya nak kawan-kawan sentiasa tengok saya ni
kuat, semangat kan. Jadi saya kata tak apa, kau tak payah datang pun tak apa. Kau kirim buah tu aku dah rasa happy. So diorang pun kirim lah dekat staff office saya, diorang bawa saya makan, alhamdulillah. Terima kasihlah pada kawan-kawan yang mengirim macam-macam waktu sakit ni. Ada yang jauh pun kirim pakai delivery. Masya Allah, hebat sangat kuasa kasih sayang Allah ni. Itu contoh-contoh kesyukuran. So ucapkan setiap hari, kalau boleh ucapkan 21 hari supaya 21 hari ni dia membina neuropathway yang bagus. Maksudnya dalam otak kita ni dia kan banyak sel-sel darah. So diorang ni macam lebuh raya kan, banyak bercabang macam tu kan. So insyaAllah nanti kita akan tunjuklah dari sehari ke sehari. Dan jangan lupa berdoa dan dapatkan dorongan. Contoh positif Islamic parenting ni, close group, ini adalah support group. Ianya adalah mendorong. Maksudnya saya nak mendorong tuan-tuan dan cik puan ke arah kebaikan. Sebab tu tuan-tuan dan cik puan join group ni, kita circle lingkungan yang cuba mendorong benda-benda yang bagus. Dan bila kita stres, kita kena jaga otak kita. So macam mana nak jadikan otak kita cantik? Pertama, cara tidur kita. So mak-mak ni biasanya diorang tak ada masa untuk diri sendiri. So biasanya diorang tidur malam-malam, baru nak kemas rumah pukul 12, pukul 1. Sebenarnya tak bagus tuan-tuan dan cik puan. Saya pernah tanya Dr. Rizal lah. Saya kata saya sibuk doktor. Saya kerja, anak saya 5 orang. Ni saya tanya soalan ni masa tahun 2016. Tahun 2016 saya tanya Dr. Rizal. Dia kata saya ada masa tu bila anak-anak saya tidur je doktor. So waktu tu lah saya boleh kemas rumah, basuh baju, apa benda semua. Lepas tu doktor kata tak boleh. Paling lambat tidur pun pukul 11 malam. So bila kita tidur, nanti macam ni. Kan makcik cleaner, kalau kat office makcik cleaner dia akan cuci toilet daripada pukul 8 sampai 9. So siapa yang keluar masuk, toilet tu jadi cantik ke tak cantik? Mesti toilet tu tak cantik kan? So sama juga dengan tubuh kita. Bila kita tak dapat tidur yang bagus, tidur yang perlu, maksudnya pada dia akan ada satu hormon, nama hormon tidur ni hormon melatonin. So hormon melatonin ni dia akan keluar dan dia kena cukup waktu tidur. Kalau kita tak cukup waktu tidur, sebab itulah kita cepat sesama, kita cepat sakit. Hormon melatonin ni adalah hormon yang menjaga tubuh kita supaya kita tak mudah kena serangan penyakit. Dan juga dia adalah growth hormone yang bagus untuk badan kita. So kalau kita tak cukup hormon melatonin dengan cara tidur, maksudnya melatonin ni dia dapat dengan tidur je. Kalau tak tidur dengan bagus, melatonin tak akan keluar daripada badan kita, jadi kita tak bagi hak pada badan kita. So melatonin ni dia akan keluar dan bekerja 4 jam pada waktu malam. So kita kena dapatkan tidur yang cukup 4 jam. Katakan 11, 12, 1, 2, 3. Pukul 4 kita nak bangun tahajud, pukul 5 nak bangun tahajud kan. So kalau kita tidur pukul 12, 1, 2, 3, 4. Okay, melatonin ni dia akan stop dalam pukul 4 pagi macam tu. 4 ke 5 pagi saya tak ingat. So memang dia kena bekerja dengan bagus. Okay, so itu tidur. Aktiviti kita kena ada pergerakan. Janganlah duduk je main phone, mak-mak pun kan. So kena ada pergerakan, pergi exercise ke pagi-pagi, buat brisk walk pagi-pagi. Beli tali skipping, saya beli tali skipping tak sempat nak skipping, dah injet lah perut pula dah. Kudapan, cara makan, okay. So gerakkan badan kita untuk aliran darah, merangsang pembelajaran, mood, kurangkan stres, okay. Gunakan otak kita ni adalah untuk cara-cara yang lebih bagus lah. So riadah, exercise ni memang sangat bagus. Paling-paling pun pagi-pagi buatlah brisk walk, berjalan keliling rumah ke keliling taman. Sebab kita tak rasa, tapi bila kita buat benda ni, hormon-hormon kortisol ni dia akan turun. Hormon stres ni dia akan turun. So nanti muka kita lagi cantik, lagi awet muda. Yang ni yang saya nak bagi tahu dalam saya type hari-hari kan, saya ajak join kelas Dr. Rizal nama neurohacking. Neurohacking ni adalah macam mana kita nak hack. Macam mana otak kita ni dah banyak dah terganggu kan. So macam mana kita nak hack. Hack ni apa? Hack ni macam kita nak melawan balik diri kita untuk kita keluarkan. Godam, madam. Apa dia? Menggodam otak. Men-scammer otak. Ya. Kita nak men-scam otak kita supaya otak kita ni lebih bagus. So cara makan dia yang bagus, macam mana main gadget yang bagus. So kalau tuan-tuan ada masa, join neurohacking ni, okay?
Saya pun ada share juga link saya dekat Telegram saya, dekat dalam group ni juga. Boleh minta dekat saya kalau nak join, tanya macam mana nak join. Ada juga kawan-kawan kat sini boleh join sama-sama. Boleh tanya mereka. Okay. Neurohacking kita nak baiki cara makan kita nak tengok cara kita guna gadget, kita nak tengok macam mana kita nak jadi awet muda. Kenapa kita nak jadi awet muda? Orang kata awet muda ni orang yang memberi inspirasi. Sebab tu kita kena sentiasa muda. Sebab ahli syurga ni orang muda-muda tuan-tuan. Orang tua-tua tak jadi ahli syurga. Kan? So kita nak sentiasa walaupun umur kita 50, 60 tapi tetap muda. InsyaAllah. Okay. So diet yang sihat, tidur yang cukup, saya dah cerita. Okay. So benda-benda ni sangat penting. Flavonoid, segarkan kembali sel mati yang lesu, tumbuhkan sel otak baru. Tadi saya dah cerita kat dalam abah tadi, kena jaga abah kita, kena jaga hippocampus kita. So kena ada nutrisi flavonoid yang cukup dalam tubuh kita. Kena ada terpenoids. Macam mana nak terpenoids? Ada dalam ginkgo biloba. So ni bantu kita fokus. So bila kita fokus, konsentrasi, bolehlah kita baru ajar anak sekolah, ajar anak-anak, tengok anak layan online Zoom juga macam kita nak belajar. Kalau tak kita asyik pening je tadi nak fokus kan. Niacin untuk kuatkan memori, yang ni yang penting. Bagi mood ketenangan kepada diri kita. So melalui tidur, melalui aktiviti, melalui makanan yang bagus. So kalau nak tahu macam mana makanan bagus tu boleh join saya dalam neurohacking atau nanti boleh join dalam Telegram makanan sihat kot. Nanti saya share juga Telegram tu. Tryptophan, ini yang penting. Kadang-kadang mak ayah tak boleh nak tidur. Kan kalau kita tidur tu kita mesti nak dapat tidur yang nyenyak. So kalau kita tak ada tidur yang nyenyak, kita cepat stres, cepat depress, cepat anxiety. Nanti Baiti ingatkan saya bagi link untuk buat test depression, anxiety dengan stress level tu Nanti saya share link dia kat dalam Positive Islamic Parenting. So ini adalah kesimpulan. Dah lama lah, dah sejam setengah kan, dah buat 40 minit je. Sebab kita buat 2 minggu sekali So ini formula otak lah, tidur 7-8 jam, masa tidur tutup lampu. Jangan buka satu lampu pun sebab dia akan mengganggu hormon melatonin kita. So tidur paling cepat sebenarnya yang paling bagus jam 10. Lewat sikit tu jam 11. Terapi air. Maksudnya water terapi apa kita kena buat, ambil wuduk sebelum tidur. Kalau orang yang non-Muslim boleh basuh muka, basuh tangan, basuh kaki dan tidur. Sebab bila kita tidur ni suhu kita berada dalam suhu panas. So bila kita ambil wuduk kita rasa sejuk, tenang. Aktiviti kena paling senang lah, berjalan lah pagi-pagi hari ni, pergi ke taman ke, tolak anak dengan stroller ke, berjalan, tengok alam, dengar bunyi burung, dengar bunyi pokok jatuh, ada pokok jatuh. Dengar bunyi-bunyi ni semua, dia akan merangsang kita punya sensory system yang bagus. So kudapan menu OCOC. Apa menu OCOC? Dia tak ada gula putih, tak ada nasi putih. Terapi air tu ambil wuduk Ruby. Terapi air tu ambil wuduk. Dia tak ada makanan proses, tak bagi hotdog kat anak, tak bagi nugget. Dia nak bagi hotdog lagi nugget kat anak je Dah tak bagi, terbaik. Okay. Baiti macam bagi je muka kau. Jangan bagi anak lah makan proses food tak bagus Maggi-Maggi semua elak Sebab kita akan melubangkan otak anak kita. Jangan ada jajan, jangan ada air kotak, air berkarbonat, air gas. Sarapan pagi kena jaga anak-anak kita kan. Kalau nak beli makanan nutrisi, minuman nutrisi boleh layari ococ.my juga ataupun power.ococ.my. Okay? Lagi? Okay, tips powerkan otak anak dan otak kita lah. Yang ni kalau nak lebih lanjut nanti join neurohacking. Oh, Sam dah balik KL selamat memandu. Tengah on the way. Hujan lebat. Ada kampung. Hujan lebat, hati-hati. Berhentilah tepi jalan. Masya Allah, gigihnya masih dengar aku punya live ni. Terharu rasa. Support. Wah, terbaik. Thank you. Okay, so macam mana nak powerkan otak? Yang pertama ialah kita kena sentiasa berjalan. Dalam neuro enhancement, macam mana nak enhance neuron kita, kita kena berjalan, banyak berjalan. Okay? Sebab tu bila kita lepas operate, nurse atau doktor akan paksa kita berjalan juga. Sebab dia nak kita, bukan nak suruh powerkan otak kita, nak tengok sistem kita punya tubuh, psikomotor kita. Beri anak makan beet. Beet ni berry, ikan, telur. Pagi-pagi bagi anak makan berry. Kata berry mahal kan. Kalau kata berry mahal, dia duduk luar negara lah. Kalau blueberry ni tepi jalan dia boleh kutip kan. Kat sini mahal. Satu kotak tu RM10, RM8. Tapi
Maksudnya makan berpada-pada lah. Sebenarnya bila kita pilih makanan yang dah tak ada sausage, tak ada hotdog, tak ada nugget, yang minuman pun saya dah tak beli lah, Marigold ke, What Gold ke, Tata Gold ke, Babai Gold ke, semua tu saya dah tak beli. Sebenarnya sama je perbelanjaan untuk makanan yang lebih sihat. Kalau kita tengok kan, gula putih pun dah tak makan, ambil gula kelapa ke, gula Melaka, gula yang lebih organik. Jadi kita akan nampak macam lagi bagus. Kita jadi mak yang bagus. Bukan setakat kita menjaga hal ehwal anak dengan bagi makan sausage, hotdog kata, ataupun masak benda-benda yang bergula putih. Sebenarnya kita menjaga makan minum anak kita yang bernutrisi dan lebih bagus lah. Okey, elak makan jajan demi otak cantik. Apa nombor 3, berzikir untuk tambah sel otak. So kalau mak-mak semua ada macam digital ni, bagi anak pegang. So galakkan anak berzikir juga kan. Astaghfirullah 1000 kali, selawat 1000 kali sehari. Kalau tak mampu buat 100 kali dulu. Lepas tu zikir lah, apa-apa nak zikir je kan. Ya Latif, sebut macam tu lah. Nombor 4, tidur awal supaya hormon dapat bekerja. Ni saya cerita tadi. Yang kelima, elakkan makan jajan. Yang keenam, puji usaha anak bukan hasil anak. Yang ni kita dah ajar, dah kongsi hari tu. Jangan puji usaha anak, jangan puji hasil anak, puji usaha dia. Contoh, macam anak saya umur 12 tahun kan, dia yang jaga saya, masakkan yang panas saya kan. Jadi saya beritahu terima kasih Zara, jaga mama. Walaupun macam banyak lagi benda-benda yang tak best tu, kita tutup mata dulu. Ada periuk tak basuh, periuk hitam tak gosok kan, benda-benda sampingan tu, kita tutup mata dulu, kita puji dulu hasil dia. Kemudian minum koko OCOC. Dan kita ganti dengan minuman yang lebih bagus, minum dark chocolate 70%. Dark chocolate 70% ya, bukan yang kurang. Dark chocolate 70% ni terbukti dalam research dan kajian mengatakan ia bagus untuk bantu memori kita, keseimbangan hormon kita dan juga fokus kita. So minum yang dark chocolate 70%. Nak buat sendiri pun boleh, beli yang cocoa powder 100% tu, bancuh, tapi yang letak pula susu FNN, bukan letak susu pekat pula campur ni kan. Okey. Okey, dah habis saya ingat tentang pasal stres tu. Ada soalan tak nak tanya? Pasal stres, pasal nak urus emosi, urus jiwa ibu bapa. So hari ni sebenarnya saya cerita pasal urus jiwa kita dulu. Bila kita dah urus jiwa kita, barulah kita boleh, saya ajar banyak sangat teknik-teknik macam mana nak kawal anak, kawal mak, kawal ayah. Banyak sangat teknik dalam psikologi ni, dalam teori behaviorism. Dia panggil teori behaviorism ataupun behavior based parenting. Macam-macam dalam psikologi kita ada behavior based parenting, humanistic based parenting, brain based parenting. Banyak sangat teknik-teknik dalam psikologi. Itu tak ada masalah. Tapi yang penting kita sebagai ibu bapa kena pandai urus jiwa kita dulu. Okey? Ada soalan? Gula perang. Okey, gula perang ni tak okey. Gula perang ni adalah gula putih yang dibakar. So dia jadi perang lah. Ya Baiti, so dia still gula putih. Bijirin, cornflakes, apa lagi? Tu semua sebenarnya tak bagus sebab dia ialah simple karbo. Kita kena ganti simple karbo ni dengan kompleks karbo. Simple karbo ni dia adalah makanan yang bila kita makan, dia larut, dia akan pergi kepada darah. So bila dia pergi pada darah, dia akan jadi kencing manis. Okay? So dia tak bagus. Boleh ganti bijirin dengan roll oat. Bukan oat yang kompleks oat bukan cornflake apa benda saya tak ingat juga. Makan roll oat. Roll oat ni Baiti boleh buat lempeng. Boleh buat lempeng, roll oat ni blend, ganti dia sebagai tepung gandum. So saya pun dah tak pakai tepung gandum. Kalau saya nak buat lempeng ke apa, saya ambil roll oat ni saya blend. Ataupun boleh cari tepung bali, tepung kelapa, apa lagi? Tepung bali, tepung kelapa, macam tu lah. Oat apa yang bagus ialah roll oat, ROLLED. Saya type sekejap roll oat, cari roll oat. Tapi jangan ambil yang 3-in-1. 3-in-1 tu dia banyak gula putih dan bahan pengawet. So dia akan mengganggu sistem DNA otak kita. So roll oat yang bagus. Okay, Baiti okey ya? Kalau kita jiwa kita bagus, Baiti, orang mengata ke tak mengata ke lantak engkau lah. Kita punya jiwa ni memang dah bagus dah sampai skala 500 dah. Okey.
Soalan, apa beza stres dan depression? Okey, Puan Ruby. Stres ni Puan Ruby adalah stres ni adalah benda yang macam dia selalu berlaku dan dia menyebabkan kita rasa tak tenang. Itu stres. Daripada stres, pintu dia stres. So pintu dia tu adalah permulaan dia stres. So bila kita lama-lama stres, kita menunjukkan reaksi yang, katalah kita stres, kita tak nak jumpa orang. Macam tadi lah Bayi T kata orang mengata kita. So kita pun tak nak jumpa orang. Kita duduk dalam bilik, duduk gelap-gelap, asyik main game ataupun tengok animatic kartun. Kita layan diri kita sendiri dan kita asyik rasa sedih dan tak senyum. Kita buat benda tu 21 hari Puan Ruby, 21 hari kita tak senyum. So check balik, last kita senyum bila? 2 hari lepas, seminggu lepas, sebulan yang lepas, check balik. Okay, so kalau kita ada senyum, maksudnya kita tak depressed. Tapi kalau kita tak boleh nak senyum, muka kita ketat je kan. Maksudnya mungkin kita ada depression, kita tak nak jumpa orang. Kita duduk dalam bilik, pasang aircon, tutup lampu gelap, tidur je, lepas tu rasa nak mati. Itu gejala-gejala depression. Gejala anxiety adalah apabila kita terlampau fikir banyak sehingga menyebabkan fisiologi sistem pernafasan kita terganggu. Kita susah nak bernafas, sesak nafas, rasa berdebar. Itu gejala-gejala kebimbangan yang melampau. Gejala depression ni kita macam itulah. Asyik nak bunuh diri. Ada orang yang macam kelar tangan kan. Dia punya tangan ni dia kelar. Dia depressed sikit, dia stress dia kelar tangan. Kalau dalam student psikologi ramailah orang-orang macam ni. Tapi student psikologi saya Bayi T Diana dia baik lah. Sekarang ni kalau kita tengok student psikologi yang muda-muda sekarang ni, banyak kes-kes saya dapat setiap semester ada je student yang kelar tangan. Nauzubillah min zalik. So tuan-tuan dan cik puan kalau ada anak remaja yang umur 11, 10, 12, tengok dia punya tangan ni. Ada tak dia main pisau kelar dekat lengan dia. Ni bahaya sangat ya. So dia rasa depression lah, rasa nak bunuh diri, mak asyik macam cakap dia ni tak bagus, kawan-kawan pun tak suka kawan dengan dia. So apa yang dia fikir dia nak bunuh diri je. Okay. Ya, roll out Puan Anim, roll out. Roll out ni bentuk dia macam otak yang kita belah. So dia macam, boleh nanti kita sama-sama share makanan yang bagus nanti dalam grup ni. Organic raw canned sugar tu okey ke? Ramai guna untuk buat kuih muih. Organic raw canned sugar, kena tengok betul-betul lah sama ada dia organic atau dia ada campuran gula putih. Sam nak tambah ke sebab Sam banyak kaji pasal gula ni? Organic raw canned sugar, organic raw canned sugar. Sam okey ke tak Sam? Okey. Boleh tak dengar? Suara Organic, tebu gula tebu organik. Okey ke tak okey? Kena pandai pilih syari. Kena tak okey. Dia sama je macam gula merah, gula putih. Sebab dia GI dia tinggi. GI dia tinggi terbaik kan. adalah gula kelapa ataupun gula kabung. Ya. Gula kelapa, gula kabung, gula Melaka, tapi yang betul-betul gula Melaka sekarang pun banyak dia campur gula putih sebab tu tak berani nak beli, takut. So paling-paling pakai je gula kelapa daripada OC-OC. Okey, senang. Sebab kita memang confirm, kita ambil direct dari Indonesia, kita tengok kilang kat Indonesia, kita bawa terus, kita dah tak campur apa-apa. Terus je kita orang bungkus, masuk dalam bungkus. Memang agak mahal tapi saya akan buat kira-kira macam mana. Bila kita dah tak minum gula putih, contohnya saya pagi dah tak ada teh ais, gula teh O dah tak ada pagi, Nescafe O apa semua tu dah tak ada dah kat rumah ni, minum OC-OC je pagi-pagi. Memang bernutrisi tinggi kan. So memang dia agak mahal tapi bila kita ajar macam minum gula putih ni sehari 1 minggu kalau kita minum gula putih harga dia berapa? Gula putih pun aku tak tahu harga dia berapa. RM2 lebih minum. Okeylah katalah RM3 RM3 kita guna seminggu habis tak Bayi T gula putih seminggu? 1 kilo habis tak? Seminggu 2 minggu habis. Minum. Kan? Kau tak payah jawab lah, kau dah tak minum, kau tak payah Bayi T. Okay. Habis berapa seminggu habis kan Bayi T kan? Sebab lagi ada anak-anak dah tak minum gula putih juga, pakai gula perang. Itu saya gunakan bila ada tetamu datang rumah je. Okey. Bau. Samalah.
Tapi tetamu pun saya dah tak bagi dah gula putih sekarang. Okey, gula kelapa tu kalau sedap untuk buat teh O tak sedap, Nescafe tak sedap. Gula kelapa ni kita buat minuman, kadang-kadang saya bagi diorang minuman apa antioksida macam letak serai, letak daun pudina, campur lemon, letak gula kelapa. Itu boleh buat ataupun buat tembikai letak gula kelapa memang sedap. Kalau pakai teh O, Nescafe tak sedap. Okey. Lepas tu jadi organic raw cane sugar ni dia masih lagi, nanti Sam tolong kongsikan dekat saya gambar gula yang tak bagus, yang hidden sugar ni yang Sam share hari tu Sam tak dengar dia dalam kereta. Gula nira atau gula Melaka bagus untuk otak ataupun tidak? Gula nira, gula Melaka ni bagus Puan Ruby, cuma kita nak pasti betul-betul tak dia tak campur gula putih. Sebab kebanyakan gula Melaka yang saya tengok dia campur gula putih, still dia campur gula putih. Sama juga dengan coklat, dia kata coklat 70% kan. Tapi kalau kita baca dekat belakang dia ingredient dia still ada gula putih. So tak bagus lah. Gula merah sama ke dengan gula kelapa? Gula merah tak sama. Gula merah ni masih lagi jatuh gula putih. Itu cerita pasal makanan pula. InsyaAllah nanti lain kali kita buat satu topik khas untuk makanan je. Okay? Banyak ini kita nak cerita pasal stres tapi nak bagi tahu lifestyle kita, sebab tu kita mudah stres sebab kita asyik tengok laptop, kita dah tak bergerak macam mak-mak kita dulu bercucuk tanam kan, jadi dia punya stress level tu dia alihkan kepada tumbuh-tumbuhan ataupun kalau suka kucing lah, saya takut kucing kan. Lepas tu cara lifestyle kita sekarang ni menyebabkan kita cepat stres juga sebab faktor pemakanan. Mak-mak kita dulu dia memang makan nasi putih apa semua tapi dia membakar dengan bersawar, dengan noreh getah, dengan kelapa sawit kan. Kita tak membakar. Jadi benda tu duduk dalam badan kita. Lama-lama dia rosakkan otak kita lah. Okay. Saya nak buat ulang kaji sikit untuk minggu lepas saya ajar teknik memuji. Jadi ada yang join saya tu dah pandai lah puji anak cara yang betul kan. Jadi teknik tidak mengkritik. Maksudnya jangan cepat mengkritik apa yang anak kita buat, dorong anak kita. Teknik memberi ganjaran sosial, puji anak kita. Contohnya adik ni buat kebaikan, puji Alung depan adik-adik. So Alung ada rasa berkuasa. So teknik-teknik ni, yang ni saya akan sentiasa buat untuk ulang kaji supaya kita cepat ingat. Apa lagi tips mendorong anak supaya suka dan rajin berdaya usaha dengan menggunakan teknik Nabi Muhammad. Ini dia ambil daripada pembelajaran saya bersama Puan Guru Ainul Muhammad. So bila kita nak puji serta-merta usaha dia. Puji usaha dia bukan hasil kerja dia. Walaupun hasil kerja dia buruk, berikan pujian pada sikapnya yang mahu mencuba tanpa disuruh-suruh. So teknik ini dapat membangkitkan motivasi dalaman diri anak kita. So sebab tu bila kita buat benda-benda ni tadi, anak kita ni tak payah disuruh, dia buat sendiri. Sebab dia dah ada motivasi dalaman dia untuk membuat sesuatu benda yang bagus. Dan gantikanlah skrip-skrip yang kita cakap dengan anak kita tu kepada Allah suka kalau Afiq tolong mama. Allah suka kalau Muhammad lepas main kemas mainan ni. Janganlah guna Allah suka anak mama tak sepah-sepah. Sepah tu kan perkataan negatif. So dalam positif Islamic parenting ni kita tak nak guna perkataan negatif untuk menggalakkan tingkah laku. Okey? Allah suka, apa lagi? Allah suka apabila Afiq membersihkan bilik. Kan? Allah gandingkan skrip, Allah suka apabila dan supaya. Allah suka apabila Afiq kemas bilik supaya bilik nampak lebih kemas. Okey, ibu bapa, hari ini kita buat gabungan Allah suka apabila dan supaya. Minggu lepas kita fokus kepada pujian cara Nabi. Okey, last kali. Yang ni ulangan minggu lepas lah. Puji usaha, puji usaha dia bukan puji hasil. Puji sikapnya yang baik, puji usahanya yang baik, puji hasil kerja, puji prestasi dia. Okay? Dan saya ingat itu saja untuk hari ini. So, terima kasih. Saya pun dah tak larat nak duduk.
Didik anak dengan ilmu, bukan emo-emo. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada semua penonton, sahabat-sahabat 10 orang hari ni, 12 orang yang menonton kat sini. InsyaAllah kalau nak tengok lagi boleh buat ulangan dan buat ulang kaji. Sama-sama kita beringat fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Assalamualaikum.